Didik TV KPM. Oi, semaknya. Kita kemas-kemas dulu kan? Bunyi apa tu Nisa? Bunyi orang jatuh ke? Bukanlah, macam bunyi mau meletup. Mau meletup. Bunyi ambulan pula tu. Ambulan? Rasa dia orang sakit kot. Jom kita tengok, jom. Jom kita tengok. Tu, kat sana. Jom. Ambil semua. Ha. Tu. Ha. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Nama saya Nisaki akan bersama-sama dengan murid-murid semua pada sesi kali ini. Jadi, bagi slot prasekolah kita kali ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains awal. Siapa agaknya guru kita pada hari ini? Ya, jom kita berkenalan dengan beliau. Baiklah murid-murid, datangnya dari Sekolah Kebangsaan Seri Perak Kuala Lumpur, kita ada Cikgu Noraini. Selamat datang Cikgu. Selamat datang. Apa khabar Nisa? Nisa sihat dan Nisa dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, buat pengetahuan murid-murid di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Baiklah Cikgu Noraini, apa tajuk yang kita sama-sama nak belajar pada hari ini? Kenapa tadi kita dengar bunyi letupan? Apa kaitannya cikgu? Okey, murid-murid di luar sana dan juga Nisa sendiri. Ya. Hari ini kita nak belajar tentang andaian. Andaian? Oh, jadi apa yang kita sama-sama nak capai hari ini cikgu? Kita membuat andaian yang mudah dan munasabah untuk membuat inference. Jadi apa tu inference? Apa tu inference cikgu? Nanti kita belajar. Baik, kita akan sama-sama belajar. Jadi diharapkan murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing. Mungkin ada yang nak membawa buku nota dan sebagainya. Kita nak beristirahat seketika sebelum kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inference cikgu. Terima kasih murid-murid kerana masih menonton Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita ialah mata pelajaran prasekolah sains awal dengan topik kita andaian. Jadi jom kita nak belajar bersama-sama dengan Cikgu Noraini. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Okey, murid-murid di luar sana, mari kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Baik. Kita akan lihatkan slide. Okey, kemahiran membuat inference. Okey, kemahiran membuat inference ini adalah kemahiran membuat kesimpulan yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama ini. Baik, cikgu. Murid-murid di luar sana, cuba lihat budak lelaki ini. Budak lelaki ini bernama Adi. Adi nampak macam letih. Ya. Kenapa ya? Dia letih, dia kata letihnya. Agak-agaklah kenapa dia letih. Ya. Jom kita buat inference, kita buat kesimpulan menggunakan andaian-andaian kita sendiri. Ya, baik. Okey, apakah andaian? Jom kita fikirkan murid-murid. Kita fikir sama-sama. Kenapa letih? Oh, mungkin dia baru berlari 100 meter. Sebab itu dia penat, dia letih. Okey, andaian kita yang kedua. Apakah andaian yang kedua? Oh, mungkin sebab dia mengantuk, sebab itu dia nampak letih. Okey, yang ketiga. Oh, mungkin lepas dia baru lepas angkat berat. Lepas tu dia rasa letih sangat-sangat. Baik. Okey, kita buat andaian yang seterusnya. Oh, mungkin sebab dia sakit.
Dia lemah, dia letih. Berasa kurang sihat. Sebab dia sakit. Apa lagi ya Nisa yang kita boleh buat? Apa lagi Saya andaian ni? fikir mungkin Lapar kot? mungkin Adi lapar atau mungkin Adi tidak cukup tidur. Yelah, betul lah Bila kan? dia bangun dia jadi penat. Okey, seterusnya kita lihat pula pemerhatian yang ini. Murid-murid di luar sana, mari kita lihat air yang berwarna merah. Agak-agak tu air apa ya? Kalau warna merah, air sirap, cikgu. Air sirap. Okey, kita biarkan air sirap ini selama sejam. Kemudian bila kita perhatikan semula, air sirap tu dah hilang. Hilang, cawannya sudah kosong, cikgu. Hilang kosong. Agak-agak kenapa cawan itu kosong? Apakah inference yang boleh kita buat? Andaian kita, kesimpulan awal kita. Kenapa gelas itu menjadi kosong? Saya rasakan, Kenapa cikgu. ya? Andaian saya dah minum air sirap tu sehingga habis. Ya ke? Yalah, air sirap dalam cawan telah diminum. Telah diminum. Okey, yang kedua, kemungkinan besar air di dalam cawan itu telah tertumpah. Kemudian ada seseorang yang membetulkan kedudukan cawan itu. Agak-agak rasa apa lagi ya Nisa? Kenapa air sirap itu hilang? Air sirap boleh hilang. Mungkin ada yang gunakan air sirap tersebut tuangkan ke dalam pasu bunga atau di atas tanah. Betul tak andaian Nisa? Kita Betul. lihat. Okey, murid-murid di luar sana nak buat andaian lagi? Kita terus membuat inference? Ya. Mau Apakah andaian murid-murid di rumah? Mari kita terus membuat inference. Baik. Dengan andaian yang mudah dan munasabah. Baik, Jom. Jom. Banyak lagi andaian boleh kita lakukan bersama-sama. Agak-agaknya, apa andaian yang ada di dalam fikiran murid-murid semua? Kalau saya lah kan, banyak perkara yang boleh kita andaikan. Betul tak, cikgu? Betul. Kalau kita lihat pun persekitaran studio kita ni terang benderang. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Terang benderang. Kesimpulannya, sebab ada banyak lampu, cikgu. Sebab ada banyak lampu. Lagi apa lagi? Pengaliran elektrik tu ada. Sebab tu lampu boleh menyala. Ya. Bila boleh menyala, Lampu menyala. biar studio jadi terang. Itulah difference. Maknanya, cikgu, kita boleh melakukan inference terhadap perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita. Ya, kita buat andaian demi andaian. Lagi satu. Kadang-kadang kita melihat kereta kemalangan. Apa inference yang kita boleh buat? Baik. Cikgu, adakah andaian itu sesuatu perkara yang benar ataupun tidak? Kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Dia berdasarkan kepada apa yang kita fikirkan, andaian-andaian kita. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita... Contoh, contoh kalau keadaan accident. Kemalangan. Mesti kita buat andaian, ni mesti kereta belakang ni laju. Itulah inference. Pemanduan yang laju. Mungkin keadaan jalan yang tidak baik. Atau kecuaian pemandu. Ataupun kerosakan kereta sendiri. Baiklah. Kita akan terus melakukan andaian bersama-sama ya murid-murid. Tetapi sebelum itu, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Murid-murid kembali menonton Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Nuraini. Jom kita nak lakukan aktiviti bersama-sama. Murid-murid jom, silakan cikgu. Okey, murid di luar sana dah bersedia? Nisa dah bersedia? Saya dah bersedia. Okey, mari kita lihat aktiviti yang pertama iaitu tengok gambar yang cikgu pegang. Okey, cikgu tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Mereka nak lihat gambar ini. Cuba melihat gambar cikgu pegang. Nisa, rasanya gambar apa ni Nisa? Dalam gambar ni cikgu, budak perempuan ni tengah menangis. Mari kita buat inference bersama-sama. Jom. Kita buat andaian-andaian. Nisa, agak-agaknya kenapa ya dia menangis? Murid-murid di luar sana pun boleh fikirkan. Kenapa dia menangis? Okey, Nisa, boleh tolong letak di... Boleh cikgu, di papan ini ya. Papan hitam itu. Nisa akan letakkan ini adalah
di bahagian betul ke cikgu? Di bahagian betul, Nisa. pemerhatian. Cuba kita fikirkan bersama-sama. Kita buat inference bersama-sama. Kenapakah agaknya kanak-kanak itu menangis? Nisa. Kalau saya kan, apa yang boleh buat saya menangis? Contohlah, saya sakit gigi. Sakit. Lepas tu saya menangis. Nisa, Ya? Nisa tengok gambar depan Nisa. Baik. Boleh di tak hadapan Nisa cari manakah gambar yang boleh Nisa tampal di bahagian inference? Baik. Kalau Yang- Nisa tengok budak menangis tadi tu. Kalau menangis tadi Nisa katakan, kemungkinan kanak-kanak ini sakit gigi. Aduh, sakit gigi. Jadi ini adalah andaian Nisa yang pertama. Okay, Baik. ada lagi tak Nisa? Ada. Yang kedua, mungkin anak patung kesayangannya rosak. Sedih. Cuba Jadi, tengok, Nisa. Ada tak? ini gambarnya betul tak cikgu? Betul-betul. Yang Pandai ini ya, Nisa. murid-murid. Jadi kalau ada barang permainan yang mereka sayang kan cikgu kan, sedih Betul. kalau rosak atau hilang. Betul tak cikgu? Betul Nisa, betul. Baik, saya akan tampakkan di sini. Okey. Apa lagi Nisa? Andaian-andaian yang Nisa boleh lakukan? Yang ketiga, kanak-kanak biasanya akan menangis apabila apa ya murid-murid? Apa yang ya? biasa boleh buatkan kita menangis? Apa yang buatkan kita sedih? Betul tak cikgu? Ya. Apa lagi yang buat kita sedih? Kita tengok. Sedih. Sedih, Kenapa ya? Oh, ini kanak-kanak ini dilarang bermain api. Kenapa kita dilarang bermain api? Sebab bahaya cikgu. Kenapa berbahaya? Boleh mendatangkan kecederaan. Maknanya budak perempuan tadi menangis sebab dilarang bermain api. Ada lagi tak Nisa? Saya rasa mungkin kanak-kanak ni terjatuh. Saya kalau jatuh basikal saya yelah. menangis cikgu. Jadi menunjukkan kesimpulan kita boleh buat. Kesimpulannya kita akan menangis sekiranya ada satu peristiwa yang menyebabkan kita sedih atau satu peristiwa yang menyebabkan kita tak dapat. Kita akan rasa menangis, kita akan rasa sedih dan macam-macam lagi andaian kita boleh fikirkan kenapakah kanak-kanak itu menangis. Okey Nisa, seterusnya murid seluruh sana. Kita nak buat andaian yang kedua. Baik cikgu. Nisa cuba tengok. Tengok botol ni. Botol B. Kita perhati bersama-sama. Dan botol yang A. Kenapa botol B kelihatan keruh berbanding botol A? Kenapa ya? Apakah andaian-andaian yang kita boleh fikirkan? Murid-murid, kita lihat kenapa botol air A ni, B ni ada air yang lebih keruh dan botol air keruh. A airnya lebih jernih. Kenapa ya? Mungkin dia air sungai bercampur dengan pasir-pasir, kan belum ditapis. Mungkin air di dalam botol B ni lebih kotor berbanding air di dalam botol A. Itulah andaiannya. Sekarang Nisa, cikgu nak cuba Nisa ambil botol yang berlabel B. Baik. Dan goncang-goncang. Goncangkan. Goncang. Oh, berat ni. Berat Saya kan? kena berhati-hati. Goncang kuat-kuat. Goncang kuat-kuat. Ya. Goncang je macam ni. Nisa, mari kita goncang sama. Goncang. Okey, murid dulu sana. Wah, mari cikgu. kita. Goncang lagi, goncang. Saya nampak ada. Nisa punya. Wah. Wah, Nisa punya. Cikgu, kenapa air di dalam botol B ni berubah? Saya cikgu punya tak ada buih. Nisa. Ya. Kenapa Nisa punya berbuih? Agak-agak kenapa ya Nisa? Kenapa? Kita tunjukkan kepada murid-murid di luar sana. Murid-murid di luar sana bolehlah. Apakah andaian atau kesimpulan kita boleh lakukan berdasarkan pemerhatian ini? Nampaknya air di dalam botol B yang Nisa dah goncangkan tadi berbuih dengan banyak, cikgu. Ini tak berbuih. Agak-agak kenapa ya? Kenapa agaknya botol A masih lagi airnya jernih? Agak-agak Nisa kenapa Nisa? Andaiannya cikgu. Ya. Andaian ni. Air di dalam botol B ni mungkin air sabun. Betul lah Nisa. Betul. Pandai Nisa buat andaian. Terima kasih cikgu. Nisa nak main lagi Nisa? Jom kita lakukan aktiviti satu lagi bersama-sama. Jom murid-murid. Mari kita tengok. Nisa, ni ada. Okey. Ni ada penyangkut baju. Baik. Ni ada kotak berwarna merah. Kotak berwarna merah. Okey, murid kita perhatikan. Ni ada kotak berwarna biru. Okey, cuba perhatikan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, gelang, getah
yang berwarna merah dan gelang getah yang berwarna biru. Baik, Okey. cikgu. Kita nampak sama Sama panjang kan? Betul. Sama panjang kan Nisa? Sama panjang di sana. Sama panjang. Mari kita angkat. Nisa nak angkat tak? Tak apa, cikgu tunjukkan. Kita perhatikan. Boleh Okey, tak kita murid-murid? perhatikan sama. Okay, perhatikan sama. Okey. Lihat yang biru, lihat yang merah. Yang merah. Baik. Lihat sesama. 1, 2, 3. Okey, kita angkat. Perlahan-lahan. Angkat. Apa jadi dengan getah tu? Oh, Ha? getah berwarna merah, dia meregang dan menjadi lebih panjang, Jadi cikgu. lebih panjang kan? Itu pemerhatian kita dapat buat. Jadi apakah inference yang kita dapat fikirkan? Apa Kenapa dia ya? ya murid-murid di rumah? Apakah andaian murid-murid? Boleh fikir tak? Boleh fikir tak? Alamak. Kenapa getah tu dia lagi memanjang? Kenapa ya cikgu? Saya pun keliru lah cikgu. Kenapa? Mungkin cikgu boleh kongsikan dengan saya dan murid-murid di rumah. Bila kita tengok getah yang merah itu memanjang, ini menunjukkan kotak yang berwarna merah lebih berat Baik. daripada kotak yang berwarna biru. Okey, tengok dia memanjang kan? Jadi kotak yang lebih berat Ya. akan memberikan kesan kepada gelang getah tu Ya. cikgu. Kalau dia berat, dia lagi jadi memanjang. Tengok. Memanjang. Lagi satu, getah ini elastik. Lebih elastik. Lagi berat, objek yang digantungkan, dia akan menjadi lagi panjang. Okey, mari kita buktikan dia boleh memanjang tak? Baiklah cikgu, nampaknya cikgu andaian yang kita berikan ni, wah, tambah lagi barang. Dia lagi panjang kan? Getah akan lagi meregang dan memanjang. Okey. Nampaknya cikgu, Seronok kan? andaian ini tak semestinya betul kan cikgu kan? Mungkin Ya. ada faktor lain kan Dia cikgu? ada faktor lain. Contoh? Memanjang. Contohnya? Contohnya. Keadaan getah. Keadaan getah. Kadang-kadang kita tengok kalau faktor lain getah. Mungkin getah ini dia dah betul-betul longgar. Dia pun boleh jadi panjang. Lebih mudah dilenturkan dan diregangkan dia. Mudah. Berbanding yang hijau, yang Getah berwarna biru ni. Yang biru ni dia tetap. Sebab kotak ni ringan. Ya, kotaknya lebih ringan. Jadi Tadi murid-murid sama. di rumah mungkin boleh cari bahan-bahan di sekitar rumah untuk melakukan eksperimen dan melakukan andaian. Betul tak cikgu? Betul. Apa antara aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah cikgu? Contohnya? Contohnya, kita ambil kain, kita ambil kain, kita jemur di dua tempat yang berlainan. Wow. Satu di kawasan yang berangin, Aha. satu di kawasan yang panas, Yang panas. satu di kawasan yang tidak mempunyai angin, tidak mempunyai panas. Selepas 10 minit, kita datang, kita dapati Betul. air yang kita air pula. Kain. Kain yang kita jemur di kawasan yang ada panas matahari Ya. kering berbanding dengan kain yang Kain kita dari- jemur di tempat yang tidak mempunyai angin Dan dan juga cahaya matahari. matahari. Jadi andaian kita boleh buat ialah cahaya matahari ini membantu pengeringan baju. Itu bagaimana nak melakukan inference. Baiklah, sekarang saya sudah faham dan diharapkan murid-murid di rumah pun faham juga. Nampaknya cikgu kita dah pun tiba di penghujung kelas Yelah, kita nak buat eksperimen lagi tapi kita dah tersuntukkan masa kan? Betul tu, tak mengapa lagi tu. Saya nak tanya cikgu, apakah rumusan kita pada hari ini? Okey, rumusan yang kita dapat pada hari ini ialah kita dah belajar bagaimana kita membuat inference Baik. menggunakan andaian-andaian yang kita fikirkan. Dan kita buat andaian terhadap apa saja yang berlaku di persekitaran, sama ada apa yang kita perhatikan itu melalui gambar ataupun peristiwa yang berlaku. Okey Nisa? Baik cikgu, baiklah saya harapkan murid-murid di rumah semuanya faham dan mungkin boleh cuba aktiviti-aktiviti yang kita lakukan bersama-sama di rumah nanti. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak sama-sama, kepada Nisa. Cikgu Nuraini dari SK Seri Perak Kuala Lumpur dan juga terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini Cikgu Muhammad Bukhari dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Baiklah murid-murid semua, kita nak akhiri episod kali ini, kita nak nyanyi bersama-sama. Terima kasih, kita jumpa lagi. Jom kita nyanyi. Jom kita nyanyi sesama. Marilah kawan-kawan, kita buat inference dengan andaian kita.
andaian munasabah. Marilah kawan-kawan, kita buat inference dengan andaian kita, andaian munasabah. Marilah kawan-kawan. Lambai semua murid-murid. Jom lambai sama-sama. Marilah kawan-kawan, kita nyanyi. Marilah kawan-kawan, kita buat inference dengan andaian kita, andaian munasabah. Marilah kawan-kawan, kita buat inference dengan andaian kita, andaian munasabah. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Didik TV KPM